Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali. Kali ini kita akan belajar tajuk asid, base dan garam iaitu peranan air dalam menunjukkan keasidan dan kealkalian. Yang pertama sekali, pelajar perlu tahu maksud asid. Okey, berdasarkan teori Arrhenius, asid ialah bahan kimia yang mengayon di dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen H positif. Okey, cuba kita lihat persamaan pengayonan bagi asid hidroklorik. Okey, asid hidroklorik akan mengayon di dalam air menghasilkan ion hidrogen H positif dan ion klorida Cl negatif. Apabila gas hidrogen klorida dilarutkan dalam air, molekul hidrogen klorida akan mengayon di dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen H positif dan ion klorida Cl negatif. Ion hidrogen H positif yang terhasil akan berpadu dengan molekul air membentuk ion hidroksonium H3O positif. Apa itu kebesan asid? Kebesan asid merujuk kepada bilangan ion hidrogen H positif yang boleh dihasilkan oleh satu molekul asid yang mengayon di dalam air. Jadi, asid boleh dikelaskan berdasarkan kebesan. Yang pertama, asid monoprotik. Yang kedua, asid diprotik. Dan yang ketiga, asid triprotik. Cikgu terangkan dulu kebesan yang pertama iaitu asid monoprotik. Asid monoprotik ialah asid yang menghasilkan satu ion hidrogen H positif apabila satu molekul asid mengayon dalam air. Okey, contoh asid monoprotik yang pertama asid hidroklorik HCl, yang kedua asid nitrik HNO3 dan yang ketiga asid etanoik CH3COOH. Okey, yang seterusnya kita lihat persamaan pengayonan bagi asid monoprotik. Asid hidroklorik HCl mengayon dalam air menghasilkan ion hidrogen H positif dan ion klorida Cl negatif. Okey, yang kedua, asid nitrik HNO3 mengayon dalam air menghasilkan ion hidrogen H positif dan ion nitrat NO3 negatif. Dan yang ketiga, asid etanoik CH3COOH mengayon dalam air menghasilkan ion etanoat CH3COO negatif dan ion hidrogen H positif. Okey, kalau kita perhatikan persamaan pengayonan bagi asid etanoik, kita dapati anak panah berbalik yang mana ia menunjukkan pengayonan separa. Jadi ketiga-tiga asid monoprotik yang ditunjukkan cuma ada satu ion hidrogen H positif. Asid diprotik iaitu asid yang menghasilkan dua ion hidrogen H positif apabila satu molekul asid mengayon dalam air. Okey, contoh asid diprotik adalah asid sulfurik H2SO4. Okey, kalau kita perhatikan formulanya H ada 2. Okey, kita lihat persamaan pengayonan bagi asid sulfurik. Asid sulfurik mengayon dalam air menghasilkan dua ion hidrogen H positif dan ion sulfat SO4 2 negatif. Asid triprotik
Asid yang menghasilkan 3 ion hidrogen H positif apabila satu molekul asid mengion dalam air. Okey, contoh asid triprotik iaitu asid fosforik H3PO4. Okey, kita lihat persamaan pengionan bagi asid fosforik. Asid fosforik mengion dalam air menghasilkan 3 ion hidrogen H positif dan ion fosfat PO4 3 negatif. Yang seterusnya adalah alkali. Okey, apakah maksud alkali? Alkali ialah bahan kimia yang mengion di dalam air untuk menghasilkan ion hidroksida OH negatif. Okey, apakah maksud base? Base ialah bahan yang bertindak balas dengan asid untuk menghasilkan garam dan air sahaja. Macam mana nak bezakan alkali dan base? Okey, base adalah oksida logam dan hidroksida logam yang tak larut dalam air. Base yang larut dalam air atau oksida logam dan hidroksida logam yang larut dalam air disebut alkali. Okey, contoh base magnesium oksida MgO, zinc oksida ZnO, kalsium hidroksida Ca-OH2. Okey, contoh alkali, kalium hidroksida KOH, natrium hidroksida NaOH. Apabila pelet natrium hidroksida NaOH dilarutkan di dalam air, ion natrium Na positif dan ion hidroksida OH negatif yang bergerak bebas di dalam air dihasilkan. Kita boleh perhatikan dalam gambar rajah. Okey, yang seterusnya, apabila gas amonia dilarutkan, amonia aqueous terhasil. Jadi, amonia aqueous merupakan suatu alkali. Okey, kita boleh perhatikan persamaan pengionan bagi amonia aqueous yang mana ia mengalami pengionan separa dan menghasilkan ion amonium NH4 positif dan ion hidroksida OH negatif. Yang seterusnya, peranan air dalam menunjukkan keasidan. Okey, cuba perhatikan pada gambar rajah yang menunjukkan pepecah asid oksalik dan kertas litmus biru. Okey, kita dapati kertas litmus biru tidak berubah warna. Jadi, tanpa air, pepecah oksalik C2H2O4 hanya wujud sebagai molekul. Jadi, tanpa air, asid tidak dapat menunjukkan sifat keasidannya. Okey, gambar rajah yang seterusnya ialah pepecah asid oksalik dan air dan kita celupkan dengan kertas litmus biru dan kita dapati kertas litmus biru lembap berubah kepada merah. Jadi, dengan kehadiran air, asid oksalik dilarutkan ke dalam air yang mana molekul asid mengion untuk menghasilkan ion hidrogen H positif. Ini membuktikan bahawa asid hanya dapat menunjukkan sifat keasidannya dengan kehadiran air.
Yang terakhir, peranan air dalam menunjukkan kealkalian. Okey, cuba perhatikan gambar rajah yang menunjukkan pelet natrium hidroksida dan kertas litmus merah. Okey, kita dapati kertas litmus merah tidak berubah warna. Jadi, tanpa air, ion hidroksida OH negatif di dalam pelet natrium hidroksida NaOH tidak dapat bergerak bebas dan masih terikat dalam struktur kekisinya. Ini menunjukkan bahawa pelet natrium hidroksida NaOH tidak menunjukkan sifat alkali. Okey, gambar rajah yang seterusnya ialah larutan natrium hidroksida dan kertas litmus merah. Okey, kertas litmus merah lembap akan berubah kepada biru dan ini menunjukkan apabila pelet natrium hidroksida NaOH terlarut di dalam air, ion hidroksida OH negatif terpisah dan bergerak bebas di dalam air. Ini menunjukkan bahawa larutan natrium hidroksida menunjukkan sifat alkali. Setakat ini saja pembelajaran kita pada kali ini. Jangan lupa tekan butang subscribe supaya anda tidak terlepas siri yang seterusnya bersama cikgu.